untuk pembuka tirai segmen kita menerusi aspirasi edisi Khamis bersama untuk segmen Tahsinul Ibadah, dan ada tetamu tetapnya yang akan mengisi ruangan ini. Kita ada Al-Fadil Ustaz Muhammad Fazli Al-Yamani di Konti. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih ke Konti Ustaz. Ya, sama. Sekian kalinya kita nak sambung satu pengajian kitab yang sangat bagus dan memerlukan satu pencerahan yang dalam, dan saya rasa Ustaz ada banyak cukup ilmu untuk menerangkan kepada kita semua untuk memahaminya dengan lebih jelas dengan cara yang mudah, ringkas. Dan sebelum kita pergi kepada sambungan kitab Matan Zubair, dan sebelum tu kita nak kongsikan dulu apa pesanan yang Ustaz nak kongsikan. Mungkin kita boleh sentuh tentang kehidupan, tentang akhlak yang baik, perkara yang hari-hari kita lalui dalam hidup ni Ustaz. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din, wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya terus mengajak para pendengar Radio IKIM untuk mengambil segala ruang yang disediakan yang ada di Malaysia secara umumnya, pengajian-pengajian yang akan menjadikan usaha kita untuk mendapat pencerahan hidup kita, supaya hidup kita sentiasa berada di atas landasan yang betul. Kalau kita tengok kereta api, apabila berada di atas landasan, bagaimana perjalanannya, ramai orang akan dapat manfaat untuk bergerak daripada satu tempat ke setempat, barang-barang dapat dipindahkan dengan baik, dan segala-galanya akan membawa kebaikan. Tetapi kalau landasannya tidak lagi tepat, kereta api akan boleh tergelincir dan segala-galanya membawa kepada bahaya dan ancaman. Begitulah hidup kita. Kalau hidup kita atas landasan yang betul, bagaimana kita sentiasa jaga kita punya kehidupan kita. Bukanlah kita jaga hanya rupa paras kita yang kita hiaskan. Kita ingat bukan situ menariknya. Kerana bila sampai satu ketika usia, rupa cantik kita dah tak cantik lagi, badan kuat kita dah tak kuat lagi. Tapi yang sebenarnya yang perlu lebih cantik ialah akhlak kita, sikap kita. Bagaimanakah sikap yang perlu kita ambil, bagaimana akhlak yang perlu kita contoh, supaya harga nilai kita ni sebenarnya apa yang dilihat pada akhlak kita. Itulah yang akan membuatkan kita ni dihormati dan disegani. Bagaimana kita seorang anak berhadapan dengan ibu bapa kita, bagaimana kita seorang pelajar berhadapan dengan guru-guru kita, bagaimana kita seorang kawan dengan kawan-kawan kita yang lain. Gunakanlah sesuatu yang kita suka menerimanya. Kalau kita nak bagi seseorang sesuatu barang, kita tengok barang itu kalaulah diberikan kepada kita, kita suka menerimanya. Begitulah apa yang perlu kita lakukan. Kita nak layan seseorang, macam mana bahasa yang kita perlu cakap, bagaimana rupa yang perlu kita beri, dan apa pun tindakan kita, kita suka menerima, suka juga kita beri begitu rupa. Jadi kita tak suka dengan sikap-sikap yang kita dapat layanan buruk, dengan orang bermasam muka, dengan bahasa-bahasa kesat. Maka kalau kita tak suka, jangan kita beri benda yang kita tak suka. InsyaAllah dengan akhlak yang elok, yang akan membawa kepada harga diri kita mahal, kita dihormati dan disanjungi masyarakat apabila akhlak kita betul. Akhlak kita dengan masyarakat, apalagi akhlak kita dengan Allah, maka kita perbetulkan. Kerana hidup kita ni sebenarnya bukan yang kita banggakan pada tubuh badan kita. Sebab itu kata Nabi dalam hadis, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak lihat rupa paras kamu dan saiz tubuh badan kamu. Sebaliknya Allah lihat kepada hati-hati kamu dan juga kepada amalan kamu. Jadi Allah tengok dalam jauh. Mudah-mudahan setiap pendedahan yang dibuat, khususnya dengan saya kata bahawa IKIM telah mencuba dengan berbagai-bagai cara untuk membimbing masyarakat kepada jalan yang lurus, kepada akhlak dan sikap yang mulia. Ambillah
contoh-contoh yang ditunjuk, yang disampaikan. Kerana kita ni banyak masa kadang-kala dalam mandu, tambah pula di Kuala Lumpur dengan jam ni, kita dalam kereta saja. 1 jam pergi, 1 jam balik. Banyak masa kita dalam memandu. Jadi di situlah apa yang kita tengok. Kita mungkin tak boleh tengok TV dalam kereta. Kita tak boleh nak tumpukan mata kita nak tengok sesuatu, tapi telinga kita boleh dengar. Jadi apa yang disediakan oleh IKIM sebagai satu juadah telinga kita. Pagi-pagi kita nak kerja, kita dengar. Nanti petang balik kita dengar. Maka inilah yang kita dapat ilmu yang akan membentuk dan mendidik kita supaya kita menjadi manusia yang bukan hanya rupa yang kita pentingkan, tetapi akhlak dan harga diri yang lebih bernilai dan lebih mahal. Sidang pendengar yang dimuliakan, hari ini saya nak masuk dengan satu tajuk baru daripada kitab Matan Zubat. Kalau minggu lepas kita perkatakan tentang wali, tentang keramat, bagaimana kejadian-kejadian aneh yang berlaku, suatu yang tak boleh kita belajar dan suatu yang tak boleh kita kata tak boleh tahaddi, tak boleh kita cabar. Kita tak boleh mencabar dan dicabar. Kalau orang cabar kita pun kita tak boleh nak jawab. Kita tak boleh nak buat sesuatu kerana ini bukanlah satu kuasa gaib yang ada pada kita. Kerana kita manusia biasa. Kalau ada benda-benda aneh, itu datang keramat daripada Allah SWT sebagai bantuan untuk kita. Kalau orang tembak kita takluk, bukanlah kita kata tembak bukan kita nak cabar orang tembak. Tapi kalau katakan berlaku ada orang ditembak tapi tak jadi apa, maka dia pun tak tahu yang dia ditembak, maka itu adalah satu keramat. Hari ini saya nak pergi pada satu lagi matan. Dia kata walam yajuz fi ghairi mahdhil kufri khurujuna ala waliyil amri. Walam yajuz fi ghairi mahdhil kufri khurujuna ala waliyil amri. Pengarang kitab ini hukum fiqh. Pengarang kitab mengatakan tidak boleh, lam yajuz, tidak boleh. Mana tak boleh ni maksudnya ialah haram. Fi ghairi mahdhil kufri, pada bukan kufur yang nyata. Mana kalau benda tu kufur nyata boleh, tapi kalau bukan kufur nyata tak boleh. Tak boleh apa? Khurujuna, keluar kita, ala walil amri, keluar kita ke atas pemimpin kita. Maknanya kita tidak dibenarkan untuk keluar, memberontak, menderhaka dan menentang pemimpin kita, kerajaan kita. Maknanya kita tidak boleh keluar mengangkat senjata dan menentang atas sebab sesuatu yang kita tidak puas hati dengan keputusan pemerintah kita. Katakanlah pemerintah kita arah kita dengan sesuatu arahan. Jadi kita tak puas hati, kita tak mampu. Jadi tetapi kita tidak boleh keluar dengan mengangkat senjata untuk menentang pemerintah kita. Sama ada pemerintah teratas daripada agung ataupun pemimpin yang ada, yang dipilih, yang mendapat menjaga negara dengan tampuk pemerintahan yang mereka pegang. Kita tidak boleh berpakat sesama kita untuk menentang mereka, untuk menentang mengangkat senjata. Itu tidak boleh. Sebab tu dia kata dalam sini, dalam matan dia kata ini hukum fiqh. Saya tak maksud dengan apa-apa perhimpunan yang ada. Cuma bagi saya, kalau kita tak puas hati, maka di sana ada orang yang telah dilantik daripada bahagian, daripada kita ada sekarang di Malaysia, ada politik kita. Kita ada DUN, kita ada parlimen. Mereka ni akan menyuarakan bantahan ataupun apa-apa bangkangan. Bagi kita di bawah ni, kita tak boleh nak mengeluarkan diri kita untuk mengangkat senjata untuk menuntut sesuatu dengan berperang. Itu tak boleh. Sebab itu dia kata di sini annahu yahrumul khuruj.
bahawasanya haram kita keluar. Keluar maksudnya keluar dengan menunjukkan bantahan kita ala waliyil amri, atas pemimpin kita. Wa qitaluhu, dan berperang dengan mereka. Kita asut, kita ajak orang, kita kata kita jangan lagi tunduk, jangan lagi kita patuh kepada arahan yang dikeluarkan oleh pihak pemimpin. Jadi kita kena lawan dengan mereka. Kita gunalah senjata kita, kita biar kita mati menentang mereka. Maka itu adalah haram. Dia kata wa qitaluhu bi ijma'il muslimin, dengan ijma' ulama. Maknanya kita terima dunia ni telah berlalu dengan berbagai-bagai pemimpin. Pernah dunia dipimpin dengan oleh orang yang sangat zalim, bahkan melampaui pemerintahan mereka, seperti Namrud, seperti Fir'aun yang mendakwa dirinya Tuhan, dan seperti pemimpin-pemimpin yang lampau. Dan dunia juga pernah dipimpin oleh orang yang paling jujur, yang paling aman, yang paling hebat, seperti Nabi Sulaiman alaihi salam, seperti baginda sendiri dan sahabat-sahabat yang unggul. Dan ada mereka yang memimpin dengan penumpahan darah, dengan menggunakan cara-cara yang keras dan kasar. Dan ada mereka menggunakan pendekatan yang begitu rendah diri dan begitu tawaduk, seperti pemerintahan di zaman Sayyidina Umar ibnu Abdul Aziz, sehingga kan keamanan di ketika itu kambing dan serigala boleh berkawan baik. Tak perlu kita nak jaga kambing-kambing yang dia bawa ke ladang, akan datanglah serigala menjaganya dengan penuh aman. Bahkan kanak-kanak boleh berpegang-pegang dengan ular. Ular-ular yang kalau kita kata dia patut boleh matilah. Ular senduk ke ular apa. Tapi zaman yang aman itu, kanak-kanak boleh pegang main. Tidak ada sesuatu pun yang berbahaya dan mengancam. Itu adalah hikmah daripada keamanan zaman, pemerintahan yang adil. Jadi kita kata ini pemerintahan adalah satu pilihan Allah. Jadi bagi kita, apa yang fiqh mengajar, jangan kita keluar merontak. Jangan kita, selagi mana pemerintah ini tidak mengajak kita kepada suatu kufur yang nyata. Kalau kita disuruh dan diarah untuk beralih daripada solat kepada syirik, kepada menyembah berhala, kepada menyungutukan Allah, maka ini kita tidak boleh biarkan. Atau kita disuruh supaya minum minuman yang mabuk, ataupun terlibat dengan judi, dengan benda-benda yang haram, maka itu kita tidak boleh bangunlah dan menentanglah kerajaan ketika itu. Tetapi kalau tidak sampai ke tahap itu, maka kita tidak boleh bangun dan keluar untuk menentang. Sebab itu kata pengarang kitab, ini hukum fiqh. Dan saya nampak Malaysia ni, insya-Allah suasana dia baik. Amin. Memang suasana dia aman kalau nak dibanding dengan di luar sana. Bahkan kalau tengok persidangan parlimen pun, kita bertikam lidah taklah sampai kerusi terbang. Tak nampak memang kecoh, macam nak berperang, macam lebih daripada pasar lagi kadang-kala. Tetapi tak macam negara-negara yang selipar terbang, kasut terbang, kerusi terbang dan berbagai-bagai. Jadi maknanya insya-Allah kita boleh pakai hukum ini. Ini hukum fiqh. Dia kata walam yajuz fi ghairi mahdhil kufri, tidak boleh, tidak harus dalam perkara yang bukan mahdhul kufur, makna bukan kufur yang kita kata yang asli, yang betul-betul memang jelas kufur dia. Pemimpin kita dah jatuh kekufuran, jelas dah nampak sembah berhala, dah secara terang-terang menghalalkan arak, menghalalkan judi dan sebagainya, maka ketika itu kita bangun
angkat apa yang ada tentang berperang kita. Tetapi kalau bukan masalah mahdzul kufri ini, bukan kufur, mungkin masalah-masalah lain, minyak ke naik, tol ke naik. Jadi kita ni macam mana? Memang tertekan, tetapi syarak mengajar kita jangan bergaduh. Kita jangan nak khurujuna, dia kata, jangan kita keluar ala waliyil amri untuk menentang dan berperang dengan waliyil amri. Kenapa? Ini fiqh dia mengajar macam tu. Lima yatarattabu ala zalika minal fitan. Kerana atas apa yang akan berlaku dengan sebab kita bangun ini akan ada lagi berbagai-bagai fitnah. Betul. Sebab itu kalau kita tengok mana-mana negara yang sedang berlaku sengketa, habis. Hancur habis. Contohnya bagi saya, yang saya lihat apa yang sedang berlaku di negara Yaman. Negara Yaman hancur. Ibu negara, satu negara yang mana terawal dalam dunia, dipanggil Madinatus Sam, bandar Sana'a, yang dibangunkan oleh anak Nabi Nuh selepas berlakunya peristiwa taufan banjir besar. Dia bertapak di Sana'a. Sana'a ni satu bandar yang mana sepanjang tahun sejuk. Dia tak ada bangunan yang kita perlu pakai kipas atau aircon. Sepanjang tahun sejuk. Masjid-masjid tak ada kipas, kerana dia terletak di atas bukit. Negara yang kuno, yang memang dia punya orang dia masih lagi asli dengan pemakaian dia, perempuan purdah dia, laki-laki dengan pakaian bawa pisau. Dia ada satu dipanggil jambia, boleh. Jadi makna bandar dia begitu lama, dan saya tengok memang tidak ada pembangunan yang canggih, tetapi dia punya kehidupan dia tu masih teratur. Tetapi bila berlaku peperangan, habis, hancur. Sampaikan kawan saya lalu ke bandar sana, nak cari hotel pun tak ada hotel. Hotel ada, nak tidur malam lampu pun tak ada. Itu ibu negara. Itu bahananya, itu bahayanya bila berlaku peperangan. Kita nak jadi macam tu ke? Jadi ini yang kita kata, kita nak beritahu hukum fiqh. Kalau kita bersengketa, kita ada parti politik, kita ada jalan demokrasi yang dibuat. Jadi kita tak perlu nak cetuskan kepada satu peringkat pergaduhan. Jadi saya rasa ini masyarakat Melayu, masyarakat Malaysia matang. InsyaAllah kita, kalau ada orang kata kita angkat senjata, apa lagi kita tunggu? Kita lawan dan kita perang, minta tolong. Fiqh tak pernah mengajar kita begitu. Fiqh tak pernah mengajar kita untuk bersengketa. Sebab dia kata apa? Dia kata perkara yang kita keluar untuk bantah dengan angkat senjata, dengan nak bergaduh dan nak berperang, kita kata tak perlu lagi kita nak tunduk lagi. Kerana itu masalah ini masalah lebih besar, masalah akan berlaku. Sebab itu dia kata wa iraqatid dima', akan berlaku pertumpahan darah yang banyak, dan wafasadu zat bain, dan akan hancur dan memecah belah kalangan kita dalam masyarakat. Tambah kita di Malaysia masyarakat majmuk. Kita tak pernah, orang Islam tak pernah diajar apa yang berlaku di Paris baru ini. Kalau kita kata kalau itu orang Islam, dia bukan Islam atas Islam yang sebenarnya, membunuh orang biasa, orang awam ini dengan tembak rambang, itu bukan cara Islam. Islam ni dia tak pandai nak bergaduh. Sebab itu contoh Nabi Muhammad sendiri, ada pernah Nabi lempang orang? Ada pernah Nabi tumbuk orang? Ada pernah Nabi bunuh orang? Tak pernah. Tak pernah. Nak ejek orang pun tak pernah. Nak maki orang pun tak pernah. Kenapa akhlak itu tak dicontohi oleh umat? Kenapa kita hari ini lupa contoh akhlak Nabi? Kenapa kalau kita nak marah orang, kita bukakan aib orang? Kenapa kita nak marah orang, kita hina dan maki orang? Maka itu tak pernah diajar. Sebab itu di sini hukum fiqh mengatakan bahawa kita tak boleh keluar. Dia kata di sini annahu yahrumul khuruj, haram kita keluar, ala waliil amri, menentang pihak pemerintah, wa qitalu, berperang, bi ijma'il muslimin, dengan suatu yang disepakati oleh ulama-ulama Islam. Lima yatarattabu ala dhalika minal fitan, kerana ini akan membawa berbagai-bagai fitnah.
wa iraqatid dima, dan akan berlaku berbagai-bagai pertumpahan darah, wa fasad zatil bain, dan kerosakan hubungan sesama kita. Fatakunu al mafsadatu, dan kerosakannya lebih berlaku fi azlihi, dengan kita nak tumbangkan kerajaan itu. Usaha untuk menumbangkan kerajaan dengan cara begitu adalah lebih rosak daripada kita biarkan kerajaan itu kekal memerintah. Mana kita tengok di sini, kalau dia terus memerintah dan dengan usaha kita menentang dan nak menumbangkan dia, mana dia punya yang kita kata lebih buruk, akan berlaku pertumpahan, akan berlaku berbagai-bagai. Maka buruknya ialah menumbangkan dia daripada kekalkan dia. Kalau menumbangkan dia, bukan dia ada kuasa, kita lawan dengan kuasa besar, bermakna nanti akan berlaku berbagai-bagai. Kita nak lawan kuasa besar macam mana? Nanti dia akan tembak sana, bunuh sini, habis hancur. Kita dibunuh, keluarga dibunuh dan sebagainya. Sebab itu, bila berlaku satu yang saya dengar daripada kawan saya di Sri Lanka, apabila provokasi orang Islam dibunuh, gedung-gedung perniagaan orang Islam dibakar, rumah-rumah orang Islam dibakar, jadi orang-orang Islam dah tak sabar. Tunggu ulama-ulama, kalau ulama petik jari, ayuh kita orang Islam bangun. Sedangkan mereka dalam jumlah minoriti sikit, 8 ke 10%. Kalau dia kata, ulama kata, kita tak payah tunggu dah, kita lawan je lah. Kerana apa? Suara kita kerajaan tak dengar. Kerajaan biarkan kita pekak, kita dibunuh, dibakar. Tapi ulama-ulama bijak. Dia kata kalau kita nak lawan pun tak ke mana. Kita jangan lawan. Kita buat satu strategi lain. Kita ajak orang Islam bersatu. Kita ajak orang Islam kembali kepada solat. Kita ajak orang Islam kembali kepada masjid. Alhamdulillah hari ini bila orang Islam kembali ke masjid, kembali solat, keadaan menjadi begitu aman. Dan orang Islam dihormati. Bahkan tidak ada kilang-kilang yang mengeluarkan produk-produk makanan, melainkan kilang itu mesti ada badan penyeliaan yang menyelia barang-barang ini supaya produk ini sentiasa berada dalam status halal. Maka badan penyeliaan itu dikelolai oleh orang-orang Islam sebagai penasihat kepada syarikat-syarikat dan sebagainya. Jadi sebenarnya itu cara kita balik kepada amal, bukan kita balik dengan pemberontakan, bukan kita balik dengan angkat senjata untuk berperang. Sebab itu dia kata di sini fatakunul mafsadatu, menjadi kerosakan itu akan menjadi fi azlihi, dalam kita usaha untuk menumbangkan. Lebih dahsyat pemberontakan itu minha ala fi baqaiha, dalam kita nak kekalkan pemerintah. Biarlah wala tajibu ta'atuhu fi amri wa nahyihi ma lam yukhalif hukum syar'i wa in kana jairan. Jadi kalaulah suara-suara ini datang daripada mereka-mereka yang mana ajak kita bangun, angkat senjata, menentang puak-puak yang kita kata pemerintah yang zalim ini, maka kita jangan menyahut panggilan ini, jangan kita ikut seruan ini untuk kita menentang, kerana ini semua berceranggah dengan syarak, walaupun pemimpin kita itu terdiri daripada kalangan mereka yang zalim. Sebab itu kalau kita tengok Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, seorang pembunuh sahabat, pencetus kepada peperangan gubernur Mekah. Tapi bila ditanya kepada Abdullah bin Umar tentang Hajjaj, maka Abdullah bin Umar telah memfasikkan dia seorang yang fasik. Tapi bila Hajjaj mengimamkan solat, maka Sayyidina Abdullah bin Umar mengikut belakang, dengan mana dia tidak pula untuk mengatakan kita tarik diri, jangan ikut imam yang fasik, jangan kita ikut imam yang zalim, kita buat satu kumpulan kita sendiri, maka mungkin akan berlaku lebih kecoh. Tapi sahabat dia lebih bijak, dia tahu apa yang lebih besar. Kerana kaedah kita, idza istama'at al-mufsidatani quddima akhaffuhuma. Ini kaedah fiqh. Apabila bertemu dua keburukan, dua-dua tu buruk, kekalkan pemerintah yang zalim
ataupun bangun menentang pemerintah yang tidak menyuruh kepada kufur, bangun menentang dengan pertumpahan darah, senjata dan sebagainya, itu pun buruk. Mana lebih besar, mana lebih ringan, kita ambil yang ringan itulah. Biarlah, kerana nak merintah-merintahlah. Berapa lama sangat orang merintah, yang akhirnya Firaun lama pun akhirnya mati. Jadi dengan sebab itu Islam mengajar kita untuk tidak kita mencetus kepada peperangan dan pergaduhan. Sebab itu kata di sini, qala Nawawi, kata Imam Nawawi fi syarh Muslim, dalam syarah Imam Muslim, dia kata innal khuruja alaihim wa qitalahum bi ijma' haramun bi ijma'il muslimin wa in kanu fasaqatan zalimina, intaha. Kata Imam Nawawi dalam syarah Muslim, sesungguhnya kita keluar menentang mereka, iaitu pemerintah, dan berperang dengan mereka, dengan pemerintah. Mana kita tak setuju, kita berpakat, kita buatkan ambil senjata, cari senjata, kumpul tenaga, dan kita latihkan tenaga kita, kita perang dengan kerajaan. Maka kata Imam Nawawi, itu adalah haram dengan ijma' yang disepakati oleh semua ulama Islam. Wa in kanu fasaqatan muslim zalimin, walaupun pemimpin kita itu fasik. Fasik, kita tahu pemimpin kita ni mabuk lah, kaki judi lah, kaki perempuan lah, zalim lah, ambil hak rakyat, rampas sana sini. Tetapi selagi dia tidak menyuruh kita kepada sesuatu yang kufur, selama itu kita tunduk dan ikut. Kita jangan nak melakukan dan mencetuskan sengketa dan peperangan. Saya rasa ini hukum fiqh. Jadi saya cakap daripada sudut fiqh. Maknanya kita, kalau kita ada suara yang kita, maka kita ada ruang. Macam di Malaysia kita ada pilihan raya. Gunakan ruang yang dibenarkan dan kita pilih siapa yang kita nak pilih. Kalau Allah menangkan, menangkan dia. Kalau tak menang, tak menanglah. Tapi nak angkat senjata, nak kita kata nak gulingkan kerajaan, nak menentang, itu tidak sekali-kali. Ulama-ulama tidak akan sekali-kali bersama mereka yang ajak menghuru-harakan, membuatkan apa kita kata merosakkan keadaan yang berlaku. Maka itu sekali-sekali tidak dibenarkan. Jadi sidang pendengar yang dimuliakan, saya masih yakin kalau kita di Malaysia, suasana politik dia masih elok. Belum sampai macam negara-negara luar. Jadi biarlah keadaan ini kekal. Kalau ada bantahan-bantahan, biar pihak-pihak yang telah dilantik, mereka akan berperang lidah di parlimen, maka mereka akan membuatkan berbagai-bagai ucapan mereka yang berfakta-fakta, maka di sanalah perbahasan dia. Bagi kita yang di bawah kebanyakan ini, kita tak pernah untuk menggerakkan satu akatan bangun menentang dan membawa senjata untuk kita berperang. Selagi mana pemimpin kita tidak menampakkan kekufuran mereka yang nyata. Kalau sekadar mereka minum, nampak minum mereka ni, kita tahu mereka ni ada perempuan simpanan, kita tahu mereka ni terlibat dengan judi, maka itu tidak mengeluarkan mereka daripada kufur. Orang minum arak tak kafir, orang main judi tak kafir, orang berzina pun tak kafir. Jadi kita nak menentang, jangan kita kata ini puak-puak mabuk ni kita kena lawan. Itu salah, tak betul. Biarkan. Jadi kita kekalkan dengan apa yang ada. Keadaan sekarang ni aman, dan kita nak rantau kita di Malaysia sebenarnya perhatian dunia. Walaupun kita semenanjung kecil, satu dunia sedang masuk ke Malaysia. Satu dunia. Bayangkan India lebih besar. Kenapa orang India datang Malaysia? Orang Cina kenapa datang Malaysia? Orang Korea kenapa datang Malaysia? Orang daripada merata, orang Arab kenapa datang Malaysia? Apa ada kat Malaysia ni? Mana satu keistimewaan. Islam kat Malaysia ni pun istimewa. Orang Melayu lebih khusus cukup istimewa. Orang yang berakhlak, sopan. Sebab kita dengar kalau dalam musim haji, jemaah haji yang dibawa oleh tabung haji begitu teratur. Sebab tu kes rempuhan baru ni, alhamdulillah tak terlibat dengan jemaah haji.
memang ketika tu kita tengok banyak yang mati, tapi alhamdulillah orang Malaysia tak ada. Sebab orang Melayu, saya suka nak mengatakan saya bangga dengan orang Melayu. Kerana satu bangsa yang terletak di rantau ini, banyak lagi bangsa-bangsa yang ada di sini. Bangsa Siamnya, Kembojanya, Vietnamnya, Filipinnya, tapi Allah pilih bangsa Melayu. Orang-orang Melayu, datuk nenek kita dulu menerima Islam tanpa mengangkat senjata. Ulama-ulama daripada Yaman. Sebab itu kita jangan musuh dengan Habib-Habib. Kadang-kadang hari ini orang marah Habib kata Syiah. Bukan. Habib-Habib yang masuk, sebagai contoh yang terkenalnya Habib Omar, yang terkenalnya Habib Abu Bakar Masyhur Adnani dan sebagainya. Mereka ni semua penyambung kepada usaha datuk nenek mereka dulu. Datuk nenek mereka dulu yang bawa Islam masuk ke Malaysia ni. Jadi mereka ni sambung je kerja datuk nenek mereka. Jadi kita kena sama-sama dengan mereka. Bukan kita bermusuh dengan mereka. Islam di Malaysia cukup unik. Sebab itu kalau kita tengok dalam kitab fiqh, dia ajar kita tak bergaduh. Jadi kita pula macam mana? Nak bergaduh? Kita ikut mana? Panduan kita mana? Sebab itu jangan ikut emosi kita. Jangan ikut Barat. Barat memang kaki gaduh. Sebab itu kita tengok British, dia menjajah merata dunia. Perancis menjajah di sana sini. Sekarang ni negara dia dijajah. Sebab sekarang negara dia pun penuh dengan pendatang-pendatang luar yang dia tak terkawal. Jadi sidang pendengar yang dimuliakan, apa yang kita dapat hari ini, pengarang kitab ajar kita muamalah kita dengan pemerintah. Muamalah kita muamalah yang clear. Kita tak ada nak kata angkat senjata atau nak kita desas-desus, ayo kita perang. Kita jangan biarkan mereka terus memerintah. Tak. Dia kata walam yajuz fi ghairi mahdhil kufri. Tidak boleh selagi dia tidak menunjukkan kekufuran yang nyata. Manakala dia telah menghalalkan, dia kata, wahai penduduk sekalian, minumlah arak sekarang kerana kita dah halalkan arak. Itu memang kita kena bangun. Tapi kalau sekadar kita tahu mereka minum ke, mereka apa ke, itu bukanlah suatu yang kita nak menyuara supaya ayuh kita menentang mereka. Tak. Khurujuna ala waliyil amri, keluar menentang pihak pemerintah. Tak kiralah pemerintah di peringkat apa, maka hukum dia haram. Yang dilantik kita patuh dan taat, ikutlah. Maka itu fiqh. Kada benda yang akan berlaku dengan sabit kekerasan yang kita ambil dengan cara menentang yang boleh mencetuskan pergaduhan dan peperangan, maka itu boleh membawa kepada kerosakan yang lebih. Sebab itu saya suka, dan memang sebab itu dalam satu pengajian saya sebut bahawa kita ni kalau beramal, kita tak dapat pahala. Katakanlah kita semayang, Allah kata aku tak akan bagi pahala. Kau puasa, tak diberi pahala. Sebenarnya itu pun dah syukur dah. Tak dapat pahala pun dah syukur dah. Sebab kita boleh beramal. Tak dapat pahala pun tak apa. Kita boleh beramal. Satu nikmat dah, boleh beramal. Satu nikmat. Tambah pula Allah bagi pahala lagi besar. Sebab itu di Malaysia ni, orang Islam yang ada di Malaysia, alhamdulillah nikmat beramal tu ada. Masjid, sembahyang berjemaah hidup, pengajian hidup, perkara-perkara yang kita tengok hidup, maka kita dapat beramal. Walaupun kita tak dapat lebih, Allah bagi sebagai satu negara yang 100% boleh menjalankan Islam secara 100%. Walaupun begitu, dah ada apa yang kita buat sekarang ni, maka biarlah kita dapat beramal dengan baik, dapat sembahyang, dapat amal ma'ruf nahi mungkar dan sebagainya. Dan saya suka menggunakan pendekatan bahawa amalan di Malaysia bersih, elok, tidak perlu nak diubah. Macam kita kata tahlilnya, talqinnya, majlis-majlis yang ada disambut. Tambah ni tak lama kita akan pergi kepada majlis memperingati kelahiran baginda. Ni semua harmoni cantik. Dan pihak kerajaan, dia yang buka jalan ni. Kadang-kadang dia buat pula majlis selawat perdana dan sebagainya. Dia bawa ulama-ulama Habib-Habib ni, kita ikut sajalah. Sebab itu jangan kita menentang dengan cara kekerasan. Fiqh tak benarkan kita. Wallahu a'lam bissawab. Jadi sama-samalah kita semua bina akhlak yang baik, kerana akhlak yang baik itulah Islam. Ya Ustaz? Ya, saya betul.
Sekarang waktu yang ada ni kita nak buka kepada para pendengar untuk bertanya apa jua soalan yang berkaitan dengan apa yang kita bincangkan. Boleh melalui 3 platform kami sediakan. Yang pertama, like di Facebook IKIM.FM. Cara kedua menerusi talian panggilan di konti 0362051500 ataupun menerusi SMS. Anda typekan IKIM, jarakkan soalan anda dan hantarkan kepada 39111 dan terbaik dan tepat sangat apa yang saya kongsikan hari ini, banyak sangat manfaatnya. Okey, kita raikan antara yang sempat saat ini kiriman daripada pendengar kita yang bertanya, iaitu kiriman daripada Azina Rajab. Tanya, Ustaz, apa hukum membayar zakat terus kepada asnaf tidak melalui PPZ ke? Adakah sah zakat tersebut? Tapi zakat ni kita bayar yang layak kepada asnaf-asnaf yang ada, layak, maka hukum dia adalah sah. Cuma pihak PPZ menjadi pihak yang dilantik oleh kerajaan. Selagi kerajaan tidak mengenakan satu hukuman tindakan kepada kita, siapa yang tak bayar melalui PPZ, dia boleh dipenjara, dia boleh itu. Jadi kalau kita buat, kita kena penjara, bayarlah kepada PPZ. Tapi kalaulah kita bayar terus tanpa melalui PPZ dan tidak ada apa-apa tindakan yang kita kata yang langsung, maka kita boleh, memang sebenarnya boleh kita bayar langsung kepada asnaf yang Allah sebut. Kita nampak ada orang miskin, keluarga kita yang miskin, kita bagilah. Kita nampak ada musafir, ada pelajar-pelajar yang datang belajar di Malaysia, tiba-tiba nak balik, tak ada duit, tiket tak ada. Anak Kemboja, anak Afrika, mana saja, kita bagilah zakat, tak ada masalah. Orang datang melancong negara kita, tiba-tiba nak balik, tiket hilang, pasport hilang, nak balik tak kemampuan, kita bagi, walaupun dia orang kaya, kita bagi. Jadi cuma PPZ ni dia lebih teratur, dia tahu siapa yang patut diberi dan sebagainya. Dia lebih tahu dan dia punya, orang kata, bacaan dia lebih meluas. Jadi kalau kita secara kampungan, secara pensendirian ini, kalau kita rasa benda tu boleh kita bayar tanpa ada apa-apa hukuman yang diambil ke atas kita, bayar. Tapi kalau kita diberi amaran, kerana mungkin jumlah kita banyak, bila jumlah kita banyak sampai ratusan ribu, jadi PPZ kata ini mesti melalui PPZ. Kalau tidak, kita kena tindakan, bayar melalui PPZ. Itu dia punya kedudukan. Kiriman daripada Faizi Altintop tanya, bagaimana pula Ustaz tentang keadaan di Syria yang mana rakyatnya terpaksa bangun menentang pemimpin mereka? Itu dah berlaku. Sekarang di Syria dah berlaku. Dulu ulama-ulama dulu sampai kepada Syekh Buti pun nasihatkan. Dia kadang-kadang kita tengok nampak ada perhimpunan aman. Perhimpunan aman ni sebenarnya tak ada masalah. Kita nak menyuara hak kita sebagai rakyat. Tetapi kadang-kadang provokasi yang ada, yang kesempatan yang diambil oleh pihak tertentu yang menghuru-harakan keadaan. Jadi di Syria ni dah berlarutan, benda dah berlaku banyak. Macam mana kita nak masuk dalam mereka? Cuma lebih parah lagi bagi saya ialah sengketa yang sedang berlaku antara Sunni dengan Syiah. Syiah sebenarnya yang sedang mencetuskan peperangan dan pergaduhan. Jadi itu masalah dia. Jadi walau bagaimanapun kita tetap bersama dengan ahli sunnah wal jamaah dan kita sama sekali tidak beri ruang tempat kepada Syiah yang sanggup mencela dan mengutuk sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Okey, yang terakhir sebelum kesimpulan, Anaki Arman tanya, Ustaz, bagaimana pula dengan orang-orang yang menentang penjajah yang menaluki sesebuah negara? Adakah berdosa mereka-mereka yang menentang penjajah yang memerintah negara yang ditaluki? Menentang penjajah ni suatu dikendaki. Kalau kita, itu yang dikatakan jihad yang wajib kita lakukan, yang tidak mengkhususkan hanya lelaki, perempuan, kanak-kanak, semua angkat senjata. Apabila sesebuah negara diceroboh, contohnya Malaysia ni diceroboh oleh kuasa luar, kita tak boleh kata pemerintah lah, kamu lah tanggungjawab, lakukanlah tugasan kamu.
Tak, kita di bahagian kampung ataupun daerah mana pun kita duduk, kita wajib angkat senjata, bantu kerajaan mengatasi masalah pencerobohan. Kerana itu kita tak boleh biarkan, biarlah dia nak ceroboh lah, dia nak ambil lah. Tak boleh, kita kena angkat senjata. Itu sudah menjadi fardu ain kepada kita untuk menentang penceroboh jahat. Saya tengok kes Ustaz Ya, saya. Di hujung ni Ustaz, apa kesimpulan yang boleh kita buat? Kesimpulan kita masih dalam fiqh. Jadi fiqh mengajar kita akhlak yang elok. Walaupun pemimpin kita tu zalim, pemimpin kita tu fasik, masih lagi fiqh kata tunduk dan ikut. Jadi selagi dia tidak membawa kepada kufur yang nyata, ikutlah. Jadi insya-Allah kita kata di Malaysia, kita tak nak suasana huru-hara yang tidak diingini keadaan yang lebih bahaya, maka kekalkan. Kalau ada politik di Malaysia, makna sama-sama kita faham bahawa kita ni bertikam lidah pun kita bukanlah siapa, ini sesama kita. Jadi biarlah kita dengan cara yang baik, bukan seperti dengan cara luar yang mana senjata bebas, boleh tembak, bunuh dan sebagainya. Maka itu kita minta jauh, minta simpang kata daripada segala-gala apa yang berlaku yang tidak membawa kepada aman negara. Wallahu a'lam bissawab. Terbaik Ustaz. Saya rasa ini antara banyak-banyak episod yang kita kongsikan ini yang patut kita dengar semua. Mudah-mudahan menjadi panduan buat semua. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.